Alhamdulillah, sejak merdeka sampai ke hari ini, rakyat masih lagi memilih kita, Barisan Nasional yang tentunya ditunjangi oleh UMNO menjadi pentadbir kepada negara kita. Kita juga dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, bermula daripada Yang Mulia Almarhum Tunku Abdul Rahman, Allahyarham Tun Haji Abdul Razak bin Husin, Allahyarham Tun Husin On, Tun Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Ahmad Badawi, dan sampailah kepada kini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak yang kita kasihi. Kita juga bersyukur kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada mendapat pemimpin yang terlibat dengan LGBT dan bersekongkol dengan Zionis. Di dalam Dewan Rakyat, mereka memaki hamun Yahudi, tetapi rupa-rupanya di luar negara dia melutut dan bersekongkol dengan Yahudi. Cabaran utama selepas merdeka adalah untuk mengubah sosioekonomi orang-orang Melayu dan bumi putra daripada bangsa yang miskin dan lemah akibat terjajah kepada satu bangsa yang kuat dan berdaya saing. Dasar ekonomi baru yang diwujudkan pada tahun 1970 adalah satu ancakan ekonomi yang amat besar yang telah terbukti berjaya melahirkan masyarakat Melayu yang kini mempunyai kemampuan untuk bersaing di peringkat dunia. Terima kasih kepada pemimpin-pemimpin UMNO yang terdahulu yang telah meletakkan asas kemajuan dan kemakmuran kepada ekonomi negara. Perjuangan UMNO inilah yang telah berjaya membawa orang-orang Melayu keluar dari kemelut kemiskinan, di mana dalam tempoh yang singkat kita telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan di kalangan orang-orang Melayu dari 56.4% pada tahun 1976 kepada 5.5% pada tahun 2005. Program Transformasi Kerajaan ataupun GTP dan Program Transformasi Ekonomi ataupun ETP yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden selaku Menteri Perdana Menteri adalah bukti bahawa kita bukan kekal di takut lama lagi, tetapi kita bersedia untuk berubah mengikut masa untuk memakmurkan ekonomi dan negara ini. Walaupun begitu, kepentingan bumi putra mesti dijaga kerana Melayu dan bumi putra lah yang menjadi teras kepada kestabilan dan kekuasaan negara kita. Bab kata pepatah Melayu, jangan kena di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Pun begitu, kita tidak melupakan rakan-rakan daripada kaum lain untuk maju dan menikmati pembangunan dalam negara kita. Contohnya, top 20 ranking terkaya di Malaysia, orang Melayu hanya 5 orang dan yang selebihnya terdiri daripada rakan-rakan kita dari kaum-kaum yang lain. Ini menunjukkan bahawa sesiapa pun yang gigih berusaha akan berjaya di dalam negara ini. Johor amat bertuah kerana kami kini sedang menyaksikan beberapa pembangunan nasional di Johor yang mempunyai impak yang amat besar dalam misi pelaksanaan program transformasi ekonomi negara, iaitu pembangunan Iskandar Malaysia, Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang ataupun Pengerang Integrated Petroleum Complex ataupun PIPC, dan Hub Pendidikan Universiti Di Paguh. Menjelang tahun 2025,
adalah disasarkan Iskandar Malaysia akan menerima pelaburan sebanyak 383 bilion. Ini menunjukkan pelabur-pelabur tempatan dan pelabur-pelabur asing begitu yakin dengan perancangan yang telah pun kita buat. Pembangunan ini bakal mewujudkan sebanyak 385 peluang pekerjaan dan sehingga Jun 2012 telah menawarkan pekerjaan kepada 54,000 orang. Ia juga membantu pertumbuhan ekonomi negeri Johor berkembang lebih 6% pada jangkaan tahun 2012. Selain itu, projek pembangunan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang ataupun PIPC yang ditentang oleh Pakatan Pembangkang dengan berselindung di sebalik NGO kerana kononnya telah menyebabkan kemusnahan alam sekitar dan kezaliman kepada rakyat adalah salah satu pembangkit ekonomi jangka panjang negara. Sebenarnya projek ini disasarkan dapat menyumbang 120 bilion hingga 150 bilion ringgit kepada pendapatan negara kasar. Projek ini bakal menyediakan antara 110,000 hingga 120,000 ringgit, 120,000 peluang pekerjaan, 25 hingga 30,000 peluang yang disediakan untuk pekerjaan yang berkemahiran dan berteknologi tinggi dalam industri minyak dan gas, dan yang selebihnya 85 hingga 90,000 peluang pekerjaan akan dijana oleh industri sampingan.